Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan kajian sajak daripada Usman Awang dan kaitannya dengan sasaran Islam menurut Tafsir Umar Kelantan dan Syekh Ahmad. Terusnya, ahli kuman kami adalah Muhammad Zaidi, Muhammad Zikri, Muhammad Aiman dan Muhammad Afizuddin. Sajak yang pertama adalah sajak merpati putih jelajahilah dunia. Kita terus pada latar belakang sajak ini. Sajak ini menggunakan merpati sebagai subjek utama, iaitu kerana puisi ini melambangkan merpati kerana merpati ini sering dilihat sebagai simbol cinta, keamanan dan juga kebebasan dalam sejarah daripada manusia. Merpati juga sering digunakan pada zaman dahulu untuk menghantar surat kepada orang lain. Selain itu, Yunani kuno menggunakan merpati ini sebagai simbol cinta dan juga tamadun Jepun menggunakan merpati ini sebagai lambang untuk mengakhiri peperangan. Pada 1949, Pablo Picasso iaitu seorang pelukis terkenal telah menjadikan merpati kedamaian ini sebagai poster di Kongres Kedamaian Paris. Seterusnya saya akan bawakan penerangan bagi isu-isu utama sajak ini menurut Syekh Ahmad dan Osman Kelantan. Yang pertama, kita lihat dalam rangkap yang pertama saya ambil iaitu di baris ketiga, iaitu putih sayapnya melambai cinta damai, iaitu putih sayapnya bermaksud sifat seorang itu yang ingin membawa lambang kedamaian, iaitu putih sayap itu bermaksud suci, bersih dan ikhlas, manakala melambai cinta damai membawa erti ingin membawa perubahan, iaitu untuk bercita-cita untuk mendamaikan manusia. Jadi ini menunjukkan bahawa penyajak berharap untuk mencapai kedamaian dan juga kebebasan supaya masyarakat hidup aman dan harmoni. Dan ini dikukuhkan lagi dengan dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Seterusnya yang kedua adalah keadilan seorang pemimpin. Keadilan seorang pemimpin yang di mana penyajak juga berharap sebagai pemimpin mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan rakyat terjamin dan memelihara rakyatnya daripada berpecah belah dan juga bermusuhan. Seperti yang ditulis oleh Usman Awang pada rangkap kedua, yang di mana yang bermaksud dia bibir-bibir segar tersenyum, yang menggambarkan kepimpinan seorang yang adil membuatkan seluruh rakyat dapat mengecapi kehidupan yang sejahtera. Iaitu kalau diikut dari sudut Islam, dalil daripada Rasulullah SAW, iaitu kalian semuanya pemimpin, pemelihara dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seterusnya saya akan terus kepada slide yang seterusnya, iaitu sajak Kuala Sedili. Latar belakang sajak ini merupakan iaitu penyajak iaitu Usman Awang ingin menggambarkan keadaan di Kuala Sedili iaitu di Johor tentang kehidupan pengarang ataupun penyajak sendiri. Dan pengarang menulis tentang kelahirannya, tanah kelahirannya di Kuala Sedili dan menggambarkan memori pahit dan manis ketika berada di tanah kelahirannya. Sajak yang ditulis ini merupakan sajak satira, iaitu sajak yang mengungkapkan sindiran terhadap pemimpin yang bertopengkan nilai kepimpinan sahaja.
Menurut sajak ini, ada beberapa kritikan terhadap pemimpin yang telah dilakukan Usman Awang kerana kemudahan dan fasiliti di Kuala Sedili tidak ada dan kerajaan kurang ambil berat tentang orang-orang yang berada di luar bandar. Dan sajak ini merupakan satira yang mengungkapkan sindiran terhadap pemimpin ataupun kritikan. Jadi kita akan terus kepada isu utama dan kaitannya dengan sastra Islam menurut Shahnun Ahmad dan A.S. Osman Kelantan. Menurut Shahnun Ahmad dan A.S. Osman Kelantan, sastra Islam perlulah menyampaikan nasihat ataupun peringatan kepada manusia sejagat. Jadi di dalam sajak ini telah menunjukkan peringatan kepada pemimpin agar bertanggungjawab dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Dan poin yang pertama di sini adalah ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli yang bertanggungjawab hendaklah amanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Kita akan kembali kepada uh, sajak iaitu rangkap kedua terakhir yang berbunyi, mana rumah sakit dan ubat manis untuk kita? Anak-anak nelayan tidak biasa mengenalnya. Bukan kota. Segala jadi biasa dan pendusta berulang bicara. Di mana penyajak menyatakan bahawa tiada hospital ataupun klinik untuk merawat orang-orang di Kuala Sedili. Ini menunjukkan kerajaan tidak mengambil endah Kuala Sedili pada ketika itu. Jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita perlulah ataupun ahli politik ataupun ahli yang bertanggungjawab hendaklah amanah dan jujur melaksanakan tanggungjawab, dan ini ada kaitannya dengan sastra Islam. Menurut agama Islam, pemimpin ialah khalifah yang diberikan tugas untuk memakmurkan bumi Allah dengan tauhid dan kebenaran. Sewajarnya pemimpin melaksanakan tugas tanpa mengabaikan mana-mana pihak, khususnya masyarakat. Dan Allah juga telah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan sebenarnya dalam ayat ini menunjukkan bahawa manusia adalah khalifah. Jadi khalifah ini mempunyai tugas-tugas ataupun tanggungjawab yang hendak diselesaikan terhadap masyarakat. Dan menurut Shahnun Ahmad dan S. Osman Kelantan, dalam sastra Islam perlunya ada nilai-nilai yang menceritakan atau menceritakan tentang nasihat-nasihat terhadap manusia, khususnya kepada ahli-ahli pemimpin dalam sastra ataupun sajak Kuala Sedili ini. Seterusnya saya teruskan kepada sajak Dunia yang Senyum iaitu Saudara Zikri. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sekarang kita akan ke sajak Dunia yang Senyum. Seterusnya. Okey, kita mula dengan latar belakangnya. Kesedaran politik beliau tetap mempertahankan nilai kemanusiaan. Sebenarnya lebih awal lagi Usman Awang iaitu pada tahun 1959 sebelum ke Rusia 1972 telah merasakan denyut perlunya jalinan kuasa besar politik dunia harus saling menghargai masalah dunia demi keamanan manusia. Dengan penuh harapan, penyair menyambung perbincangan politik antara Khrushchev dan Eisenhower seperti dalam puisi Dunia yang Senyum. Penyair menyedari bahawa dua kuasa besar politik ini seharusnya tidak saling bermusuhan. Seterusnya. Ya, kita ke isu utama. Menurut Shahnun Ahmad dan S. Osman Kelantan, mereka menyatakan bahawa Islam perlu menyeru agar umat manusia berdamai. Ini kerana perang dingin yang berlaku menyebabkan dunia kacau bilau, malah umat dunia menerima tempiasnya kerana ramai yang mati dan Islam menegah peperangan yang sia-sia dan hendaklah berdamai demi kepentingan bersama. Pernyataan ini dikuatkan dengan riwayat An-Nasa'i, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dalam keadaan mulia sewaktu kami dalam keadaan musyrik. Maka tak kala kami beriman, kami dihina, musyrik memusuhi. Sabda baginda SAW, sesungguhnya aku sehingga saat ini diperintahkan untuk beri maaf, maka janganlah kamu saling berperang. Okey, yang kedua, menurut Shahnun Ahmad dan Osman Kelantan, menurut Islam, peperangan membawa kehancuran. Sesungguhnya Islam tidak menggalakkan berperang. Oleh itu, penyajak berharap agar kuasa besar seperti Rusia dan Amerika Syarikat berdamai agar tiada kematian yang berlaku. Peperangan akan membawa kepada kehancuran kepada negara lain dan kepada masyarakat.
Sebagai pemimpin yang bijak, haruslah memilih jalan damai dan tidak bertindak terburu-buru. Seterusnya. Yes, saya akan menyerahkan kepada kawan saya. Okay, seterusnya saya akan menerangkan sajak salam benua. Okay, saya akan masuk ke latar belakang sajak salam benua. Sajak salam benua ni Usman Awang mengangkat isu tentang peperangan yang berlaku di Palestin dan kekejaman yang dibuat ke atas mereka. Pada tahun 1969, satu insiden telah berlaku iaitu kepekaan dunia terhadap Palestin meningkat kerana Masjid Al-Aqsa dibakar oleh pengganas Yahudi. Pada tahun 1970, satu persidangan yang telah berlangsung di Jeddah antara negara-negara Islam untuk tujuan menubuhkan organisasi Islam, namun penubuhan organisasi tidak mampu mengalahkan Israel. Seterusnya, isu-isu utama dan kaitan dengan sastera Islam menurut Shah Nun Ahmad dan S. Ahmad Kelantan. Pertama sekali, seruan mempertahankan Palestin. Pada 21 Ogos 1969, seorang pelampau Yahudi bernama Michael Dennis Rohan telah menyalakan api di dalam Masjid Al-Aqsa untuk membakar dan meruntuhkan masjid. Dalam peristiwa itu, sebahagian masjid mengalami kerosakan. Tanah suci itu menjadi tempat pilihan berlakunya Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menjadi tetamu Allah SWT pada malam yang paling bersejarah serta menjadi imam sembahyang secara berjemaah bersama para anbiya ketika itu. Yang kedua, isu-isu utama menurut Shah Nun Ahmad dan S. Ahmad di dalam rangkap kedua yang berkait dengan rangkap kedua, iaitu penyajak berharap seruan menjadi pemimpin yang baik. Penyajak berharap dan menggesa agar pemimpin tidak termakan dengan rasuah untuk tidak mempertahankan Palestin bersama-sama rakyatnya. Malah pemimpin negara Islam yang lain harus berjuang dan bersatu dalam menangani isu ini. Itu sahaja dari saya dan ahli kumpulan saya. Terima kasih.